Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan hai, selamat datang. Aku Ikali. Dan kepada hampa yang dah lama dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi stay dan support daripada dulu sampai sekarang. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Okey hampa, so macam mana yang aku post dekat komuniti semalam, yang aku post dekat IG semalam, aku nak cerita tentang cerita-cerita seram yang berlaku dekat pula dah. Dekat 14 negeri yang ada dekat Malaysia ni. Malaysia kan ada 14 negeri. Kalau kata ada 15 negeri, aku buatlah cerita seram 15 negeri. Tapi Malaysia ada 14 negeri sahaja. Disebabkan itulah aku nak ceritakan tentang keseraman di setiap negeri yang ada dekat Malaysia. Bermula daripada hujung utara sampai ke hujung selatan dan seterusnya ke Borneo sana. So hari ni kita nak mulakan cerita seram daripada negeri mana? Bila dah kata paling ujung dekat utara, kita nak mulakan cerita seram dekat negeri yang paling kecil dekat Malaysia yang katanya ada 7 orang penduduk. Tak ada lah gurau. So kita nak mulakan cerita seram daripada negeri Perlis Indra Kayangan. Tak kurang hebatnya lah walaupun negeri Perlis ni orang kata negeri yang paling kecil. Tapi banyak je tempat-tempat yang menarik, yang cantik dekat Perlis yang boleh kita lawati. And aku pun sendiri bukan tak pernah pergi Perlis, pernah pergi 2 kali. Tapi aku terus pergi direct ke Padang Besar. Aku target mungkinlah bulan 11 ataupun bulan 12 memang aku nak pergi Perlis saja, nak bercuti lah. So, hampa yang orang Perlis tengah tengok video aku ni, hai. Aku nak pergi Perlis nanti. So, kalau kata hampa-hampa yang mana minat aku nak jumpa aku, tiba berminat. Kan, nak jumpa aku, boleh je, tak ada masalah pun. And kalau hampa, kan, ada tahu tempat-tempat seram dekat Perlis yang nak pergi dengan aku ke, kan. Apa kata, hampa DM aku. Kita boleh cicit-cicit, kan. Mungkin hampa ada cadangan nak pergi ke mana, kan. Tapi target aku nak pergi ke Timah Tasuh. Kalau kata ada tempat yang best, mungkinlah aku akan bermalam dekat sana. Mungkin berkemah. Sebab aku pun ada dengar juga cerita-cerita yang seram pasal Timah Tasuh ni. Hari ni, cerita ni pun dah banyak dah YouTuber ataupun tak kisahlah siapa-siapa dah sampaikanlah tentang cerita seram ni. Cerita tentang sekumpulan mahasiswa dekat Unimap. So, cerita ni dihantar oleh seorang lelaki yang kita bagi nama dia sebagai Nizam. Alright? Cerita ni pun aku ambil daripada internet dan aku sampaikan dekat hampa dengan cara aku sendirilah. So aku harap hampa suka. Nizam ni dia ada 3 orang kawan. Kita bagi ABC, Adam, Bob dengan Chaun. So depa ni dah orang kata sem terakhir dan tengah exam yang terakhir. Nizam kata bila exam yang terakhir ni depa ada gap yang jauh-jauh. Macam contoh hari ni exam, lepas 3-4 hari baru exam pula lagi. So ada gap lah kan. Dalam masa gap tu pula takkanlah mereka ni nak study je. Mestilah mereka ada masa nak berehat, nak release tension ke apa kan. Nizam ni kata selalunya aktiviti mereka akan main game kan. Akan tengok movie. Macam-macam lah, melepak macam tu je lah. Tapi bila dah sampai satu masa, satu tahap yang movie best pun semua dah habis, game pun tak larat nak main, dah tak tahu nak buat apa. So, mereka ni pun dah bosan lah. Nak kata pergi enjoy kot luar pun. Perlis, dia kata tak ada pun tempat-tempat yang menarik untuk macam mereka nak pergi lepak ke apa. Paling-paling kuat pun ada karaoke. Dia kata nak pergi karaoke, mereka ni biasalah ujung-ujung sem ni tengah terkerin.
Siapa yang pernah jadi student, dia tahulah macam mana keringnya jadi student ni kan. Lepas tu pula dia kata kalau nak tengok wayang, jauh dekat Alostak lah paling dekat pun. Nak pergi Alostak pula 45 minit. So, bincang mai dengan kawan-kawan dia ni. Tiba-tiba si Adam ni pun bagilah idea. Weh, jom kita pergi mengai lah. Pergi mengai tu pergi mancing lah. Masa tu ada Adam, ada Nizam dengan ada Caun je. Si Bob ni dia keluar dating. Maklumlah hujung-hujung Sam kan. Nak kenalah memanfaatkan masa bersama tersayang kan. Mereka ni pun keluarlah pi mengai. Katanya dekat area jalan nak pi Kuala Perlis. Mereka ni ikut jalan dalam, ikut jalan Wang Ulu. Aku tak tahu lah dekat mana kan. Orang sana tahulah. Ikutlah jalan Wang Ulu. Mereka ni pun naiklah kereta si Nizam, gedek-gedek, sampailah dekat tempat mereka nak mancing. Dah buat keluar joran, dah set up apa semua. Balinglah mata kail tu masuk dalam ayak. Tunggu mai. Sembang mai. Dah sejam ikan sekok pun tak sangkut. Masa tu pula rokok mereka ni pun dah nak dekat habis kan. Tengah-tengah duk hayal apa semua ni, tengah-tengah duk fikir nak buat apa ni, tiba-tiba handset Nizam ni bunyi. Titik. Bunyi apa tu? Bunyi notification WhatsApp. Nizam ni pun tengok lah kan. Rupa-rupanya notification daripada grup depa, grup geng-geng depa lah. Siapa yang hantar WhatsApp dalam tu? Si Bob. Bob ni tanyalah, "Weh, hampa pergi mana Aku seorang dekat rumah ni." Nizam baru nak balas, tapi masa tu si Caun ni dah awal-awal dulu dia balas. Si Caun katalah, dah syok pergi dating baru ingat nak balik rumah. Apa kata Hamai dekat kami? Kami ada ni dekat Jalan Kuala. Sebabnya kami tengah duduk mengai. Bob ni pun reply, "Okey, Sat. 10 minit aku sampai." Sebab katanya Nizam, daripada depa punya rumah kediaman nak pergi ke tempat mengai tu tak jauh mana, 10-15 minit je. Okey, dalam 15 minit macam tu pun Bob ni pun sampailah. Bob ni terus kata, "Aku ni sebenarnya aku main dengan Wan, tapi Wan ni dia pergi berhenti dekat kedai. Dia kata dia nak pergi cari rokok dulu." Nizam ni pula bila dengar je kata si Bob ni ajak Wan, dia ni macam berangin sikit. Sebab dia tak berapa berkenan sangat dengan si Bob ni. Pasal apa dia tak berkenan? Bukan tak berkenan dekat si Bob. Ya Allah, aku tersilap. Dia tak berkenan dekat si Wan. Pasal apa dia tak berkenan dengan Wan ni? Sebabnya dia kata Wan ni banyak songeh sikit. Selagi dia duduk, dia kata bosan ke apa ke, nanya. Siapa nak hantar dia balik pula kan? Sebab tu Nizam ni tak apa berkenan sangat dengan si Wan. Bob pun bila Nizam dah kata lagu tu, Bob cakap lah, "Hang gila ke apa? Malam-malam aku nak lalu jalan Kota Kayang ke?" Tak silap aku. Kota Kayang kot. Kalau salah tu minta maaf lah nak. Bob cakap lah, "Hang gila ke aku nak lalu jalan Kota Kayang tu sorang-sorang waktu malam macam ni? Sebab tu lah aku ajak dia." So Nizam ni pun bila dah dengar Bob cakap macam tu, dia pun diam lah. Sebab ada betul juga cakap si Bob ni kan. Buatnya satgi Bob ni datang sorang-sorang lalu pula jalan Kota Kayang tu kan. Takut nanti tak sampai dekat depa. Sebabnya banyak sangat rumus-rumus. Orang kata cerita-cerita orang yang mengatakan jalan Kota Kayang tu memang seram. And ada juga penduduk-penduduk dekat Perlis cakap jalan tu memang orang Perlis tak pakai pun waktu malam. Aku tak tahulah mereka yang kata, bukan aku yang kata. Aku cuma cerita saja kan. Okay. So, mereka pun teruskanlah memancing dekat situ. Daripada malam, bawa cerita sampai ke pagi. Sebab semalam aku cerita tapi ada benda yang jadi kat video aku. So, dia korap lah. So, aku sambung cerita waktu pagi pula. Alright. So, lepas je si Bob ni dah sampai kat dia orang pun sambung lah mancing apa semua kan. Sambil-sambil tunggu si Wan ni. 45 minit jugalah mereka tunggu Wan ni sampai. Tapi Wan ni tak sampai-sampai. Nizam ni macam, pergi mana pula Wan ni kan? Nak main ke tak nak? Tunggu dah lama nak dekat sejam kan? Nizam pun suruhlah si Bob ni tanya Wan dekat mana kan. Sebab lama sangat mereka tunggu. Si Bob ni pun call lah Wan, WhatsApp apa semua kan. Tapi semua tak berjawab.
Mereka ni bengang lah cakap, apa susah sangat nak cari si Wan ni kan. Tak sampai 5 minit, Wan ni mesej. Aku ada dekat bilik ni, rasa nak demam, tak sihat badan. Esoklah aku cerita, dia cakap macam tu. Bob ni pun bagi tahu lah kat mereka. Si Cak Un ni pula, habis lah, kena kencing. Tiba cakap macam tu lah. Sebab tadi kan Wan kata nak pergi cari rokok. Tiba-tiba pula dah ada dekat rumah. Mereka pelik lah. Lepas tu Nizam kata, daripada kita duk tunggu buang masa dekat sini, lebih baik kita pergi lepak dekat Jalan Kuala, kena jagung bakar. Mereka pun setuju pergi lah lepak dekat tepi Jalan Kuala tu kan. Bersembang lah mereka 4 orang kan. Sembang pi sembang mai. Biasalah orang lelaki kalau bersembang, mula-mula cerita tu, lepas tu cerita ni. Last sekali keluar lah cerita seram. Mereka pun ceritalah cerita-cerita seram mereka yang mereka alami sepanjang study dekat Unimap tu. Dah tengah-tengah duk sembang tu, tiba-tiba tak silap si Adam lah, dia kata, apa kata malam ni on seekers jom. Dia kata macam tu, dia ajak mereka ni buat parah lah. Mereka ni pun macam, betul ke nak buat ke kan? Lalas sekali mereka pun setuju je lah. Bila dah setuju, mereka suruh lah si Bob ni parking motor dekat masjid area situ. Naik je satu kereta dengan mereka. Okey, tak apalah. So, mereka pun naiklah satu kereta. Tapi masa tu, tak silap Adam yang bawa kereta. Si Bob dengan Cak Un duduk dekat belakang. Nizam duduk sebelah. So, mereka ni pun bergerak lah. Lalulah jalan yang mereka mancing tadi apa semua kan. Sampailah dekat kawasan Kota Kayang kot. Radio mereka ni macam sat putus, sat sambung, sat putus, sat sambung macam tu lah. Tapi biasalah mereka kata mungkin lalu kat situ tak apa nak ada line. Cumanya Nizam ni dia rasa juga macam, ya ke pasal tak ada line apa semua kan. Dia pun macam was-was lah orang kata. Si Bob ni dia rasa mesti tak sedap hati tau. Bila dah sampai dekat area-area Kota Kayang tu dia macam, aku tak sedap hati lah, jom kita balik kan. Tapi si Adam ni marah macam, tak payahlah duk teguk-teguk apa-apa kan. Lepas tu si Nizam ni pun macam, malas nak cakap apa. Sebab dia kata si Adam ni kononnya ilmu mistik dia tu tinggi sikit lah. So, mereka ni pun berjalan je lah terus. Lalu dekat Kota Kayang tu apa semua kan. Si Adam ni bawa slow je. Sebabnya, tak nampak apa kawasan tu gelap. Sebab tu dia bawa slow dalam 10 km je. 10 km per jam. Macam tu. Kira slow lah dia bawa. Dia tengok kiri kanan apa semua kan. Habis je mereka ronda-ronda dekat Kota Kayang tu, mereka ni pun decide lah nak pergi ke Bukit Air. Nak pergi ke Bukit Ayak ni, mereka ni kena lalu dekat jalan, macam jalan lama, dekat-dekat dengan kubur, ada pokok besar. So, mereka pun lalulah jalan tu. Adalah lalu, Sungai Ulak ke apa, aku tak apa ingat nama tempat tu. Kira kena meredah melintasi beberapa tempat lah, yang tempat gelap apa semua kan. Dalam 15 minit, mereka pun sampailah dekat Bukit Ayak. Masa lalu dekat area situ, orang kata si Bob ni dia memang orang kata macam caca merba lah. Macam orang kata tak sedap badan lah, tak sedap hati kan. Si Nizam ni pun sebenarnya rasa tak sedap hati juga. Sebab apa? Tengah-tengah duk jalan dekat area tempat gelap tu apa semua kan. Tiba-tiba ada satu angin macam sekali lalu je. Lepas tu adalah bawa sekali bau-bau kan. So rasa tak sedap hati lah. Tapi Nizam ni dia macam belagak, macam cool, macam tak ada apa-apa pun. Macam tu. Depa ni pun macam lalu jugalah. Nizam kata waktu on the way nak ke Bukit Ayak tu, dia ada perasan satu chalet terbengkalai. Sampai je dekat Bukit Ayak tu, si A ni, si Adam ni lah, dia kata, apa kata kita turun dulu ronda-ronda dalam Bukit Ayak ni. Si Nizam ni macam, dia ni gila ke apa nak ronda-ronda dalam ni. Lepas tu yang si B ni pula lagilah sasau kan. Lagilah dia macam, gila kau nak pergi ronda-ronda tempat macam ni kan. Nanti kalau benda tu ikut kita balik rumah macam mana. Lepas tu si A kata, alah si Adam lah kan. Dia kata, jom je lah ikut. Tak apa, jangan risau. Aku ni ada belajar sikit-sikit ilmu mistik ni. Kata si Adam. Lepas tu, si Nizam, Adam dengan Cak Un pun macam, ikut je lah kan. Nak patah balik pun benda dah sampai kan. Sekarang kena cop pengecut pula.
So, mereka ni pun berjalan lah 3 orang. Si Bob ni bila tengok mereka ni macam dah jarak semeter ke depan, dia pun tak tahu nak buat apa kan. Tak tahu nak buat apa lah. Daripada duduk dalam kereta, dia pun melompatlah keluar, berjalan ikutlah mereka tu sekali. Mereka ni berjalan pun berbekalkan lampu torchlight daripada handphone je. Jalan dekat situ memang gelap. Mereka pun jalan slow-slow je kan. Sambil duduk suluh kiri kanan. Dekat situ tak ada apa. Cuma yang ada gelap. Lepas tu mereka kata ada kedai yang dah tutup. Lepas tu mereka pun sambunglah jalan lagi dekat depan. Sampailah mereka jumpa ada satu pondok dekat belah kiri mereka. Nizam kata sebelum sampai dekat pondok yang sebelah kiri mereka tu, mereka kena ada lalu macam jambatan lah. Masa mereka nak lintas jambatan tu, mereka ni dengar macam ada orang berjalan dalam semak. Mereka ni semua tengok lah kan. Bila tengok rupa-rupanya ada bewak lah kan. Ada bewak yang mereka kata sebesar pintu bilik kolej mereka. Kiranya bewak tu besar lah. So yang si Cak Un ni pula dia melatah. Dia melatah pasal dia tengok bewak tu. Tiba-tiba si Adam ni marah Cak Un. Hish, jangan tegur lah. Macam tu lah kan. Masa ni si Bob dengan si Cak Un dua-dua terdiam. Nizam pun terdiam sekali lah. Daripada tak takut, dia kata terus dia jadi takut lepas kena tegur macam tu. Lepas tu dah mulalah rasa macam seram sejuk apa semua. And Nizam ni cakap, sepanjang mereka berjalan tu, mesti akan ada satu masa yang tiba-tiba akan ada macam angin sekali lalu macam tu. Mesti ada. Tak lama lepas tu, si Nizam ni tiba-tiba dia ada satu bau yang busuk macam bau bangkai. Dia pun pelik lah datang mana bau ni kan. Tapi orang kata dia nak main dengan minda dia balik. Dia counter balik benda tu. Dia fikir yang bau tu sebenarnya datang daripada mungkin sampah-sampah yang ada dekat area situ. Sebab dia kata dekat situ ada orang kerak-kerak buat barbecue. Ini dia counter balik dia punya otak lah kan. Tak nak bagi takut. Dia pun jalan lagi. Tiba-tiba mai pula bau lain. Mai pula bau wangi yang macam dia bau mula-mula tadi masa lalu dekat kubur. Masa tu dia dah pelik, dia dah cuak, dia dah diam, tak terkata apa. Tapi dia teruskan perjalanan, sampailah mereka ni nampak ada toilet tak jauh daripada mereka, dalam 50 meter macam tu je daripada mereka. And then mereka ni nampak toilet tu menyala macam orang guna. Padahal toilet tu sebelum tu gelap je. Tak lama lepas tu masing-masing dah senyap. Nizam pun dah rasa makin tak sedap hati. Nizam pun ajaklah mereka ni semua balik. Lepas tu mereka ni pun macam tak cakap banyak. Macam okeylah jomlah balik. Macam tu je. Mereka ni pun geraklah naik kereta nak balik kan. Tapi masa ni lagi cuak. Sebab apa? Mereka ni masing-masing dah tahu dah ada benda yang tak kena dekat situ kan. Masa yang nak jadikan cerita ni lagi cuak lah orang kata kan. Masa mereka masuk tadi, Nizam kata dia perasan ada chalet terbengkalai kan. Masa mereka nak keluar daripada situ, mereka ni nampak chalet tu menyala. Macam ada orang duduk. Dan Nizam ni tengoklah dekat arah chalet tu. Dia nampak macam ada satu family tengah duduk dekat homestay tu. Ada seorang anak perempuan duduk berlari-lari depan tu tapi kereta tak ada. Lepas tu dia perasan ada seorang perempuan duduk depan chalet tu sambil duduk perhatikan mereka ni semua. Apa yang Nizam cakap lagi, rupa parah perempuan tu, dia pakai baju kebaya. Dia pakai baju kebaya, rambut panjang berjela, lepas tu serabut pula tu dia punya rambut. Perhati je dekat mereka ni. Nizam kata rasanya mereka semua nampak benda tu, cuma masing-masing tak mau tegur, tak mau toleh. Dia kata mestilah mereka ni dalam hati tengah duk baca ayat kursi tapi tunggal langgang kan. So Nizam ni pun malas nak pandang, mereka terus je lah tengok depan. Masa tu dia kata dia ni dah tak sabar-sabar lah nak keluar sampai ke Wang Ulu pun jadilah. Sebab dia tak nak ada benda-benda lain lagi jadi lepas tu. Si Adam ni pula bawa kereta pun memang slow je lah. Sebab dia nak nampak steady lah kan. Tak ada lah nampak takut sangat. Lepas tu kata Nizam, lepas mereka sampai dekat sungai Ulak ke mana kata kan. Ada satu bonggol.
Dekat bonggol tu, mereka nampak ada pocong tengah duk berbaring sebelah bonggol itu. Mereka ni masing-masing dah cuak, nak tak boleh nak buat apa. Adam ni pun tekan minyak, lalu langgang je pocong tu. Masa tu mereka rasa macam dah lega sikit lah. Adam ni pun bawa kereta dah laju sikit sebab mereka nak cepat-cepat keluar daripada kawasan tu. Tapi malangnya mereka ni duk pusing. Dah nak dekat sejam, duk ada dekat situ je. Tak keluar pergi ke mana pun. Mereka ni dah jadi pelik lah pasal mereka ada dekat sini je. Dengan masa tu, minyak kereta dah berkelip-kelip, lagilah mereka ni jadi risau. Lalas sekali Adam kata, kita parking je kereta tepi ni, kita tunggu je sampai subuh baru kita keluar. Kang nanya je, kita duk pusing-pusing, jalan keluar tak nampak, minyak kereta habis. Nizam masa tu, dia kata jugalah macam gila ke apa nak tunggu dekat sini kan. Sebabnya, yalah mereka dah tahu kawasan tu macam mana dengan gelapnya apa semua, takkanlah nak tunggu kat sini. Tapi dekat sudut hati kecil, si Nizam ni dia fikir macam betul juga apa yang Adam cakap kan. Sekarang duk pusing-pusing, minyak kereta habis lagi jenuh. Adam pun dia carilah tempat untuk mereka parking. Tempat yang orang kata dekat dengan tanah lapang, and then adalah lampu sikit. Tapi tempat tu sebenarnya berdekatan je dengan bonggol yang mereka nampak ada pocong tadi tu. Adam pun parkinglah kereta tepi tu. Sambil-sambil tu, dia orang ni macam nak berehat lah kan. Tak lama lepas tu mungkinlah mungkinlah dalam 15-20 minit macam tu, tiba-tiba ada orang ketuk tingkap dekat belah pemandu. Kiranya dia ketuk tingkap belah Adam lah kan. Mereka ni pun tengok. Ada seorang pakcik tengah duk ketuk tingkap mereka. Mereka ni pun buka lah kan. Lepas tu pakcik ni pula dia bersuara macam, buat apa dekat sini? Ada apa urusan dekat sini? Lepas tu mereka ni pun cakap lah. Mereka ni nak keluar. Tapi mereka kata mereka dah sesat kan. Duk pusing-pusing dekat sini juga. Lepas tu pakcik tu macam marah-marah. Keluar, jangan duk main sini dah. Ni bukan tempat hampa apa semua kan. Pakcik tu marah. Si Adam ni pun, dia macam dah terkejut, dia pusing ke arah Nizam. Lepas tu, mereka ni bila mereka pusing balik, mereka tu tengok pakcik tu dah tak ada dah. Si Adam ni pun, dia buat turun handbrake, terus dia berjalan. Dia tak nak dah duduk situ. Bila jalan keluar, tak sampai 10 minit, mereka dah sampai dekat mereka punya tempat kediaman. Sebab memang tempat tu tak jauh pun daripada tempat kediaman mereka. Dan masa tu pula, mereka tengok jam, dah nak dekat pukul 6 pagi, dah nak dekat subuh dah. So mereka ni pun dah sampai rumah. Masing-masing lah terus masuk rumah. Yang si Bob dengan si Cao ni terus tidur terbongkang sebab mereka dah penat. Si Adam pun dah masuk bilik. And then si Nizam ni pula dia berehat sambil duduk fikir lah benda apa yang dah jadi dekat dia tadi kan. Dia pun tenung lah kawan dia. Dia tengok muka Cao ni. Lama-lama dia perasan muka Cao ni macam nak berubah jadi macam perempuan yang dia nampak dekat chalet terbengkalai tu. Dia pun macam astagfirullahalazim kan. Macam terkejut lah. Teruslah dia pergi bilik ayak, pergi toilet lah kan. Dia pergi bilik ayak, teruslah dia basuh muka, dia mandi, dia ambil wuduk, teruslah dia buat solat subuh. Mereka pun tidurlah sampai ke tengah hari. Bila dah tengah hari, mereka bangun, mereka nak makan. Sambil-sambil tu mereka duduk bersembang. Barulah Adam ni cerita, rupa-rupanya daripada kubur yang mula-mula mereka lalu tu tadi, bukanlah tadi kan, malam tu lah, dah ada benda yang ikut. Tapi dia ingat benda tu mungkinlah ikut sampai takat tu je. Tak sangkalah pula sampai jadi benda-benda yang mereka tak sangka. Alright. So, itu je lah cerita seram tentang apa? Tentang negeri Perlis. Ada lagi cerita seram lain, tapi aku rasa cukup kot satu cerita sebab ni pun dah berapa minit kan. Kalau ada kekurangan untuk cerita aku minta maaf lah sebab aku try nak sesingkat mungkin. Aku minta maaf banyak-banyak kalau ayat aku ada yang berterabuk ke apa ke. Kalau kata hampa ada cerita seram tentang negeri hampa boleh komen dekat bawah ataupun hampa DM aku dekat IG, okay?
Alright, terima kasih sebab sudi tengok sampai habis video. Jumpa lagi in the next time. Bye.